Cerita Rakyat. Masyarakat Iban. Jadi apa kabar semua? Baik. Ya, saya pun baik. Jadi podcast ini merupakan tugasan bagi PBS 3034 Kesusastraan Borneo Kalimantan di bawah bimbingan Puan Rosnah binti Mustafa. Jadi saya akan mulakan podcast ini dengan sesi perkenalan dulu lah secara santai. Baiklah, saya Nazri Zulkarnain bin Abdullah dengan nomor metrik 84789. Saya Jenny Anak Tujang dan memegang nomor metrik 86522. Saya Sarah Semantayo Ana Edmund dengan nombor metrik 86970. Dan saya Jonathan Ananda Weber dengan nomor metrik 84161. Saya Belinda Ara Najun Supi dengan nomor metrik 86192. Baiklah, jadi hari ini kita semua nak kongsikan koleksi cerita-cerita rakyat. Ada yang mistik, ada yang tentang jenaka, ada yang cerita tentang asal-usul, dan ada juga cerita tentang hewan. Jadi semua cerita tersebut berasal daripada Sarawak lah, daripada nenek-nenek moyang kita. Jadi saya akan mulakan podcast ini dengan cerita pertama kami lah, yaitu daripada saya. Boleh saya mulakan? Boleh. Okey, baiklah. Dalam hutan tebal di pedalaman Sarawak ini yang pokoknya tinggi menjulang dan bunyi cengkerik tak pernah berhenti, ada satu cerita lama yang sampai sekarang masih disebut-sebut oleh masyarakat Iban. Yaitu cerita pasal hantu kambang. Tahukah cerita pasal hantu kambang ni? Tahu. Cuma pernah Sering dengar. Dengar pernah tapi tak tahu. Cerita ni kalau dalam masyarakat Melayu, hantu ni dipanggil hantu gergasi lah. Integrasio. Itu kan. Cerita ni tak pernah ditulis dalam buku ataupun disiar dalam TV. Tapi kalau kita duduk minum malam dengan orang kampung, mesti akan ada yang buka cerita ni. Hantu kambang ni bukan macam hantu yang selalu kita dengar lah. Dia bukan macam Pontianak yang berjerit-jerit begitu, ataupun langsuir yang rambutnya panjang yang terbang ke sana ke sini lah. Dia jauh lebih senyap, tapi rasa seram dia lagi mendalam. Kata orang lama, makhluk ni muncul waktu senja, waktu matahari nak tenggelam. Bila bayang pokok makin panjang dan angin jadi sejuk tiba-tiba, itulah masa dia muncul. Ya, kalau masa tu kau masih main dekat luar rumah panjang, jangan pelik kalau tiba-tiba merasa macam ada yang memerhatikan kita lah. Bukan semua orang boleh nampak dia, tapi badan akan rasa lain macam-macam. Kita punya bulu badan tu berdiri, Meremang lah. meremang ya. Oh. Udara rasa berat dan semua bunyi hutan tiba-tiba senyap. Kalau burung pun berhenti berbunyi, kau perlu tahu ada sesuatu yang tak kenal lah. Kadang-kadang dia cuma berdiri dari jauh senyap, tapi ada juga yang kata dia ikut orang balik rumah, diam saja di belakang. Seram kan? Seram. Jadi satu cerita yang paling orang kampung selalu ulang-ulang ialah kisah tentang seorang lelaki yang bernama Dadong. Nama dia Dadong lah. Satu petang Dadong ni dia pergi ke sungai, katanya nak ambil air. Nak ambil air. Tapi lepas tu dia tak balik-balik pula. Bila malam jatuh, keluarga dia dah mulai risau. Orang kampung pun turun padang bawa obor, panggil nama dia kuat-kuat, baca doa pelindung. Kalau kita dekat Iban ni dia orang Miriam, untuk cari orang yang hilang, tahu kan? Tapi tak ada satu pun tanda budak tu hilang macam ditelan hutan begitu. Kalau dalam masyarakat Iban dia ambil sebanyak begitulah. Malam berganti pagi pun masuk malam. 3 hari kemudian, waktu matahari nak naik, Dadong ni tiba-tiba muncul balik. Jalan dia perlahan macam orang tak sedar. Muka dia pucat, mata dia kosong, tak berkelip sangat. Tak pandang sesiapa. Bila orang tanya dia pergi mana, dia jawab perlahan, saya ikut orang ajak main. Tapi semua diam, tak cakap, tapi senyum je. Masa tu semua orang dah rasa tak sedar hati dah. Tambah pelik sebab dekat tangan Dadong masa tu ada buah karak. Tahu kan buah karak? Dia macam buah kalak yang warna pink tu. Yang pokok besar tu kan. Tapi bila disentuh, buah tu keras macam batu lah. Bila orang tua kampung tengok, mereka tahu bahawa budak ni dah pergi ke tempat lain. Bukan sesat dalam hutan biasa, tapi dibawa ke alam roh, alam bunian orang kata.
Sejak hari itu nama hantu Kamba ini tak boleh disebut sembarangan. Orang kampung makin berhati-hati terutamanya waktu senja. Anak-anak tak dibenarkan keluarlah, jadi main luar. Kalau dengar bunyi ranting patah, daun bergeser atau suara halus panggil nama, semua tutup pintu, pasang lampu dan duduk diam saja dari ke rumah. Jadi dalam kepercayaan masyarakat di Bani, senja adalah waktu peralihan masa di mana dunia kita bersilang dengan makhluk halus. Kalau kita leka, makhluk dari sana tuh boleh masuk. Dan hantu Kamba dia tidak pernah tidur. Dia cuma tunggu orang yang cuai saja. Jadi dalam kepercayaan orang Ibani, waktu senja itu bukan waktu biasa lah. Itu waktu antara dunia. Kalau manusia leka kena langgar adat, makhluk halus boleh masuk campur. Dan hantu Kamba dia tunggu yang tak berjaga. Jadi cerita ini memang seram, tapi bukan sekadar nak takutkan orang lah. Ia jadi peringatan supaya kita jaga waktu, hormat pada alam, dan jangan sombong dengan benda yang kita tak nampak. Sebab kadang-kadang apa yang kita tak nampak tu lebih dekat daripada yang kita sangka. Jadi setakat itulah cerita saya, cerita pasal hantu Kamba ni. Seterusnya siapa nak cerita? Yalah. Tapi cerita saya ni dia berkaitan dengan haiwan, iaitu buaya. So tajuk cerita saya ialah berkaitan dengan legenda bujang senang. Yang selalu kita dengar tu. Korang tahu ke yang bujang senang tu sebenarnya manusia? Ada juga pernah dengar. Tapi tak tahu sangatlah cerita dia. Okay. So cerita dia begini, bujang dulu kat sekitar Sungai Sekerang, kan ke Sungai Sekerang ni dia Kasriaman. Tapi dia Sungai Sekerang dengan Sungai Batang Lupa dia apa namanya? Terpisah. Bukan. Bercantum, Bersambung. bersambung. Tapi Sungai Sekerang tu dia hilir sikit lah saya rasa. Jadi pada zaman dahulu kat Sungai Sekerang ni dia ada satu perawan lelaki, nama dia Lunggu. Lepas tu Lunggu ni dia sangat aktif dalam aktiviti mengayau. Korang tahu apa tu mengayau apa? Potong kepala tu. Dia sangat aktif dalam aktiviti mengayau. Lepas tu dia telah bunuh banyak musuh. Kalau orang dengar nama dia, semua orang akan takut. Yang Lunggu tadi. Lunggu tadi. Jadi pada suatu hari ni pihak musuh dia orang nak cari cara bagaimana nak mengetahui kelemahan si Lunggu ni. Sebab si Lunggu ni dia sangat kebal akan senjata. Tak boleh ditetak, tak boleh dipotong, tak boleh dibunuh. Sangat kebal. Jadi dia orang berhasrat nak bunuh si Lunggu ini dengan kelemahan dia. So dia orang berhasrat nak menculik isteri dia. Jadi pada satu hari dia orang culik isteri dia, lepas tu sembunyikan isteri si Lunggu ni kat Sungai Batang Lupa. Lepas tu si Lunggu ni dapat tahu yang isteri dia diculik. So dia marah, dia nak selamatkan isteri dia. Dan pada masa yang sama pihak musuh tadi dia orang telah menyeksa dan memaksa isteri Lunggu tu untuk memberitahu apa rahsia ataupun kelemahan si Lunggu tadi. Jadi isteri si Lunggu ni dia tak tahan dengan seksaan, jadi dia terpaksa lah terlepas cakap apa rahsia tersebut. So musuh tahulah rahsia dia. Rahsia dia ialah si Lunggu tadi dia kalau dia berlawan ataupun pergi berperang ataupun pergi ngayau, dia tak boleh kena air sebenarnya. Semasa berlawan tu tak boleh kena air. Kalau dia kena air dia akan jadi lemah. Jadi balik pada cerita tadi, isteri si Lunggu ni tadi kena bunuh oleh musuh tu. So si Lunggu tu dia marahlah. Jadi dia berlawan dengan musuh tu. Sambil dia berlawan tu dia tak kisah dah tentang pantang larang dia yang kena air tu. So dia berlawan. Akhirnya dia orang yang musuh dia orang mengumpan si Lunggu ni berlawan kat tebing sungai Batang Lupa. And tiba-tiba si Lunggu ni terkena air. Lepas tu dia dapat dikalahkan. Begitulah dia. Jadi si Lunggu ni mayat dia dengan isteri dia orang
letak je ke dalam apa tu tepi sungai Batang Lupa tu dan pihak musuh tu hanyutkan. Jadi menurut apa tu cerita orang tua, mayat orang tua tadi telah tukar menjadi buaya. So bunyi senang tu tadi ialah selungguh tadi lah. Tapi buaya bunyi senang ni dia berlainan sikit dengan buaya lain. Dia ada apa namanya? Ada putih kat belakang dia. Corak dia lah. Corak dia ada putih kat belakang. Tapi orang kata bunyi senang tu sekarang ni dah dibunuh. Tapi kalau kamu pernah pergi ke John Crocodile kat Siburan tu, kan dia ada papakan apa tu tulang tengkorak buaya tu, dia orang kata itu senang. Tapi masyarakat Iban kat Batang Lupa dan sekarang mereka tak percaya itu senang, and mereka kata bunyi senang masih hidup sampai sekarang, belum dibunuh lagi. Sebab dia berhantu. Sebab dia berhantu lah. Begitulah kisah dia bunyi senang. Wow, sangat menarik dua cerita yang sudah kita dengarkan. Saya pun ada satu cerita yang berkaitan dengan cerita rakyat Iban, yaitu asal usul padi. Okey. Cerita ini mengisahkan asal usul padi dan bagaimana ia menjadi sumber makanan utama bagi manusia. Okay. Kisah dia macam ni. Dulu manusia dia orang tidak kenal apa itu padi. Dia orang dulu makanan utama dia orang hanyalah macam ubi kayu. Dia orang memburu hewan. Okey, lepas tu tapi hidup mereka waktu tu sangatlah susah kan, sebab dia orang macam tidak cukup makanan, sumber makanan. Okey, pada suatu hari datang seorang pemuda Iban, nama dia Senggalang Burung. Korang pernah dengar ke Senggalang Burung? Macam pernah dengar. Dia seperti yang kita tahu, dia dianggap sebagai dewa atau roh pahlawan yang turun dari kayangan ke bumi. Lepas tu dia melihat waktu tu dia melihat yang manusia pada zaman tu sangat susah. Jadi dia rasa simpati lah, dia macam mau menolong orang Iban pada waktu tu kan. Lepas tu dia naik semula ke kayangan. Lepas tu dia membawa sebiji buah ajaib yang berwarna emas. Dan dari buah itu tumbuhlah tumbuhan yang belum pernah dilihat oleh manusia, yaitu padi. Dia mengajar manusia bagaimana untuk menanam, lepas tu menuai dan memproses padi menjadi makanan. Okey. Selepas dia mengajar tu kan, dia mau balik semula ke kayangan, tapi dia ada satu pesan untuk manusia pada waktu tu. Jagalah padi ini dengan baik, ia bukan sekadar makanan tetapi anugerah dari langit. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia cakap sama orang tu, hormatilah tanah dan lakukan upacara dengan penuh adat sebelum dan selepas menuai. Manusia pun mula hidup dengan lebih senang dan semenjak itu padi menjadi makanan utama bagi mereka lah. Okey. Lepas tu nilai moral dari cerita ini iaitu ada 3, iaitu yang pertama adalah kesyukuran. Cerita ini mengajar kita untuk sentiasa menghargai sumber makanan dan alam. Kedua, kepentingan adat. Masyarakat Iban digalakkan untuk mengamalkan pelbagai upacara semasa musim menanam dan menuai padi sebagai tanda hormat kepada roh yang memberikan padi, iaitu Senggalang Burung tadilah. Lepas tu, hubungan antara manusia dan alam. Cerita ini menekankan keharmonian antara manusia dengan roh serta tanggungjawab menjaga alam sekitar. Okey, cerita ni asal-usul padi ini sering diceritakan kepada anak-anak untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga adat, menghargai pemberian alam dan berterima kasih kepada roh nenek moyang mereka. Itu saja cerita dia. Seterusnya siapa? Kalau Nazri sudah, Jonathan sudah, Jenny pun sudah, jadi saya lah akan sambung cerita rakyat ni. Jadi saya akan bercerita tentang cerita lama dari kisah keluarga saya sendiri, iaitu Akik Jenau Ngayam. Okay. Ngayam korang tahu kan? Macam yang Jonathan cakap tadi, ngayam tu apa kan? Yang macam potong kepala orang tu. Okay, pada zaman dahulu kan, ada seorang
Aki ni, nama dia Aki Jenau. Dia datang dari kampung Belambang di Lubuk Atu. Jadi dia ni merupakan seorang anak muda yang sangat berwibawa lah waktu tu. Dia sangat rajin. Dia boleh bercocok tanam, dia boleh pergi memburu walaupun dia masih muda. Lepas tu dia sangat digeruni oleh rakan-rakan dia sebab dia pandai dalam bidang persilatan. Macam kalau protect mereka punya kaum lah. Melindungi, mempertahankan diri lah. Mempertahankan diri. Jadi Jenau ni dia ada seorang adik perempuan. Namanya Jenti. Jadi Jenti ni merupakan anak emas ataupun anak umbong kata orang Iban. Dia sangat disayangi dan disanjungi. Jadi keluarga mereka ni sangat orang yang sangat ternama lah time tu kan. Jadi Jenti ni makan, dia semua minum, dia semua orang hantar pergi tempat dia tinggal dekat Mahligai lah, satu Mahligai yang sangat cantik. Jadi apabila dia cukup umur, Jenti ni dia cukup umur untuk mendirikan rumah tangga, dia telah disunting oleh seorang pemuda yang berasal dari Batang Kapuas, Kalimantan. So waktu tu Kalimantan, Batang Kapuas ni dengan Kampung Belambang tu sangat dekat. Jadi mereka macam kahwin dengan antara satu sama lain sebab dekat bah jarak. Okay. Bila dah bincang-bincang tu mereka kahwin lah. Majlis pun dimulai. Lepas tu banyak berpuluh-puluh perahu datang dari Batang Kapuas untuk ambil si Jenti ni. Jadi lepas majlis tu si Jenti ni dia ikutlah suami dia dengan mertua-mertua dia balik pergi Batang Kapuas. Aki Jenau ni dia rasa sedih lah sebab tu kan satu-satunya adik perempuan dia. Okay, bila dah berbulan-bulan, Jenti dengan suami dia rancang lah untuk pergi menziarah, pergi dekat Kampung Belambang tadi. Dalam perjalanan mereka dua pergi sana kan lama, dalam beberapa hari macam tu guna perahu. Tiba-tiba si Jenti ni dia kena colek oleh musuh. Time tu kan waktu tu Dayak Iban ni dengan Dayak Dayak Kantuk, Dayak Bugau tu mereka tengah bergaduh, berperang. Macam tu lah. Jadi bila si suami Jenti ni dia larikan diri untuk selamatkan diri, dia sampailah dekat rumah mereka Aki Jenau ni tadi. Bila orang tanya mana si Jenti ni, jadi suami dia jawablah cerita apa yang berlaku. Marahlah Jenau ni dengan keluarga dia, marah si suami Jenti ni tadi. Bila dia marah, dia ambil kain sarung wanita tu, dia lemparkan kepada suami Jenti. Kalau orang dulu, kalau kita lemparkan kain sarung wanita kepada lelaki, maknanya lelaki tu pengecut sebab dia tak boleh selamatkan adik si Jenau ni tadi. Okey, lepas tu masih macam berdendam lah Aki Jenau ni tadi sebab orang bunuh adik kesayangan dia. Jadi dia rancang, lama jugalah dia rancang perjalanan dia. Lepas tu orang tak, pada suatu hari tu dia pergi membalas dendam. Orang tak tahu pun yang dia pergi membalas dendam tu, dia pergi sorok-sorok. Keluarga dia pun tak tahu juga. Lepas tu dia pergi dekat kampung Dayak Kantuk ni tadi, dia pergi sana. Lepas tu dia tak kisah sama ada tua kah, muda kah, budak kecil kah, orang dewasa yang tengah memancing kah, memburu apa semua, dia kalau dia nampak dia terus penggal. Sebab kan orang dulu kalau kita dapat penggal lelaki tu, dia dapat penggal kepala orang, dia seorang pemberani. Okay, dalam masa yang sama kan dia nak balas dendam juga. Jadi dia penggal kepala, dia ada kepala orang dewasa ada 9. Ada satu kepala budak kecil sebab dalam time tu ada seorang perempuan yang mengandung. Dia penggal kepala dengan budak tu dia keluarkan, dia ambil juga kepala. Jadi dia sangat tragis lah. Jadi dia bawa balik pergi kampung dia semua ke-10 kepala tu tadi untuk diupacarakan. Jadi boleh dikatakan, tapi kan di sebalik cerita ni tadi sebenarnya Jenti ni dia tak mati pun. Dia cuma diculik dan dijadikan hamba. Bila dia bebas, dia disuruh Dayak Kantuk ni tadi kahwin dengan orang sana. Macam itulah cerita dia. Lepas tu menurut saudara-saudara Jenau yang masih hidup sampai sekarang ni,
kepala-kepala tersebut pun masih disimpan juga. Kepala yang dia dah kayau tadi. Lepas tu berada di batang unduk. Lepas tu setelah peristiwa yang tu selesai, Jenau pun dia hidup dengan aman. Dia mendirikan rumah tangga dengan gadis pilihannya dan menetap di batang unduk. Dia buatlah kerja yang macam memburu tadi semua tu kan. Lepas tu sehingga sekarang Akik Jenau ni dia masih meninggalkan tanda iaitu pokok durian yang ditanam dan pokok tualang yang dinamakan Tapang Jenau di tepi Sungai Undu. Lepas tu Akik Jenau ni dia meninggal sebab dia tua dan dikuburkan dekat Pendam Balau. Jadi itu sajalah cerita saya. Oh, menarik. Oh, menarik. Menarik cerita korang. Seperti yang saya dengar, ada cerita mistik, cerita asal-usul, cerita hewan. Kini kita berbalik kepada cerita jenaka pula. Wow. Setelah kira-kira setahun tinggal di bukit, cerita sini itu berkaitan dengan apa selalu korang dengar kan dalam konteks, dalam cerita itu. Ketika apa selalu ingin mencari rezeki, dia pun berjalan. Lepas tu dia terserempak dengan anak Apai Soma Umang. Lepas tu dia tegur lah Apai Salih. Kemudian terlihat seorang wanita pula, iaitu anak Apai Soma Umang tadi sedang menenun tikar. Dia pun macam dia gelar diri sendiri macam orang bujang bah, macam orang yang belum beristeri sebab dia mau kacau anak Apai Soma Umang tu. Lepas tu kan semasa dia berbual, terus keluarga Apai Soma Umang tu ajak dia orang makan. Lepas tu apa selalu cakap dia juga suka dengan sejenis tumbuhan tu yang bernama paku. Lepas tu tanyalah dia, mana kamu orang dapat paku ni? Ada ayah saya itu Apai Soma Umang dapat paku ni dari belakang rumah je, tidak payah beli, dia cakap. Okey. Terus Apai selalu pun suka. Lepas tu dalam perjalanan dia balik dia terus ingat paku tu. Paku dia cakap. Lepas tu sampailah tiba di sebatang titi itu. Dia ingin berlari tetapi tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai. Dia terjatuh ke dalam sungai. Lepas tu lepas dia keluar dari air tu, dia terus lupa. Lepas tu dia macam menyelam lagi sampai mata dia merah. Dia pun masih lupa juga. Lepas tu pergilah dia ke rumah Apai Soma Umang tu. Dia tengok isteri dia belum mandi kan. Tanya dia, apa nama makanan yang kita makan pagi tadi? Paku, dia cakap. Oh, lepas tu balik dia dah semula. Lepas tu rehat, jumpa lagi sungai yang sama. Lepas dia terbenung. Lihatlah dia macam ikut ikan sedang berenang lah. Apu. Kalau ikan ni direbus, nampak sedap juga. Ya, termenung dia lagi sampai. Lepas tu dia lupa lagi apa tumbuhan tu tadi. Sampai dia mikir bibir, sampai bibir dia merah kan. Siap balik lagi dia ke rumah orang tu. Kali ni dia terjumpa anak Apai Soma Umang tu. Lepas tu jawablah anak Apai Soma Umang tu, itulah kamu sudah tua, lupa. Dia cakap. Lepas tu balik lagi dia ke rumah dia, terus balik ke rumah itu. Ambil tukul ke? Pergi ke sebuah pondok di mana dia ada isteri dia juga, anak dia juga memahati gelagat dia. So dia terus cabut paku-paku tersebut. Dia tak tahu tu paku apa, asalkan dia punya paku tu penuh. Lepas tu kan sampai di rumah dia terus masak paku tu. Kejut lah dia tengok macam dia punya sup tu macam merah-merah, macam pedas, ada kari macam tu. Lepas tu dia nak makan lah. Oh, semua lazat. Patutlah anak Apai Soma Umang kata ini sedap, dia cakap. Lepas tu tiba-tiba lama-lama sudah dia gigit tu, apa ni pedas. Lepas tu keras juga. Kejutlah macam dia menjerit-jerit. Terus bini kepada Apai Selalu ini berjumpa dengan dia. Tengok, apa yang kamu makan tu? Ini paku ni, sebab anak Apai Soma Umang cakap ini sedap. Terus bini dia tengok periuk lah. Tengok tu ada puka lawang. Inilah kamu bodoh, dia cakap. Lepas tu dia nak minum air yang dalam periuk tu tadi, tetapi air dalam periuk tu kena tendang dengan kaki dia sendiri. Lepas tu dia tengah nangis sampai dekat ruai. Dia ambil selimut terus baring. Kasihan. Inilah cerita dia. Okey.
itulah kisah-kisah rakyat yang kami bawakan untuk dalam episode kali ini. Daripada cerita mistik, cerita hewan, cerita jenaka, hinggalah cerita asal-usul. Semuanya berasal dari masyarakat Sarawak yang kaya dengan budaya dan warisan. Sekian. Terima Terima kasih. Bye.